Hi everyone, saya Cikgu Homa. Hari ini bersama dengan saya untuk mata pelajaran sejarah SPM 2023. Hello, selamat kembali. Dalam siri kedua ini, Cikgu nak berbincang tentang teknik menjawab soalan bahagian B untuk soalan kertas sejarah 2. So, bahagian B ini kita akan bahagikan kepada dua siri sebenarnya. So, siri pertama kita tengok beberapa jenis soalan-soalan esei yang mungkin akan dikemukakan dan menguasai dua jenis teknik menjawab teknik soalan yang kita perlu kuasai untuk menjawab soalan esei. Alright? So, sebelum berjalan jauh, kita tengok dulu tips untuk menjawab soalan esei bahagian B, dan Cikgu galakkan semua orang cuba menjawab bahagian ini. Jangan sia-siakan bahagian ini. Bahagian ini sebenarnya yang banyak boleh memberi markah. So, pertama sekali, kita ada 5 soalan yang akan diutarakan kepada kita dalam bahagian ini. So, kita jawab 3 sahaja. Jangan cuba jawab 5 kelima-limanya, sebab bila kita cuba menjawab kelima-limanya, kita sedang membazir masa. Okey, dan setiap soalan tersebut diperuntukkan markah 20 markah, dan 20 markah tu bukan sikit sebenarnya. Kalau kita nak lulus cemerlang, inilah bahagian yang sebenarnya kita. Dan pilih soalan yang anda faham, yang anda tahu. Jangan pilih sebab soalan nombor 5 itu adalah soalan yang mungkin paling banyak fakta. Bukan. Kita pilih dan menjawab mengikut kepada pemahaman kita, penguasaan kita. Alright, dan lazimnya, ini lazimnya ya, pada kebiasaan tingkatan 4 akan ada 2 soalan, dan manakala tingkatan 5 kita akan ada 3 soalan. Ini lazim pada kebiasaan. Alright, dan ingat, ini tips yang paling penting untuk kita lihat. Jangan jawab dalam point form. Kita kena jawab soalan esei dalam bentuk esei. So, jangan jawab dengan point form, nota kaki dan sebagainya. Kita gunakan esei. Ayat yang simple, yang membawa maksud yang kalian nak sampaikan kepada penanda kertas tersebut. Right. Okey, so untuk menguasai soalan bahagian B ni, kita perlu lihat lazimnya soalan. Mula-mula dia akan bertanya tentang fakta aras rendah, iaitu adakah kita mengingat dan memahami. Kemudian kita mengaplikasi, soalan B biasanya mengaplikasi, dan soalan menganalisis. Dan untuk aras tinggi, di mana soalan kebat ini akan memberi fokus kepada mencipta ataupun menilai. Menilai sesuatu peristiwa sejarah tersebut, ataupun berdasarkan satu peristiwa sejarah tersebut, kita mencipta sesuatu yang baru. Alright. Okey, so jenis-jenis soalan esei yang kita nak bincang hari ini, kita akan fokus kepada 2 sahaja, iaitu kita akan fokus kepada soalan analitik dan juga soalan yang berbentuk rubrik pada siri ini. Alright? Dan walau bagaimanapun apa jua teknik kita, pastikan untuk sejarah ni kita ada fakta yang kita tahu, kita buat huraian yang ringkas dan juga berikan contoh yang bersesuaian. So, bila kita buat teknik tersebut, kita boleh mendapat markah yang baik untuk penulisan esei kita. Alright. So, kita tengok soalan analytical. Dari perkataan itu sendiri, analytical bermaksud kita menganalisis soalan tersebut. Okey, contohnya, ini satu lagi soalan seperti cikgu janjikan kepada kamu semua. Ini adalah satu lagi bahagian yang kita perlu beri tumpuan, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dalam siri yang lepas, cikgu rasa cikgu tekankan Perang Dunia. Yang kali ini, cikgu tekankan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sila beri perhatian. Apakah faktor yang telah menyebabkan British menandatangani perjanjian tersebut? Dan markah yang diperuntukkan 4 markah sahaja. Dan kalau kita gunakan fakta, huraian dan contoh, kita boleh dapat 3 markah, dan kita boleh berikan satu maklumat tambahan, ataupun kita boleh guna fakta dan huraian sahaja. Pelbagai teknik boleh dibuat untuk soalan ini, sebab soalan ini jawapan dia
panjang. Skema disediakan dalam bahagian yang panjang. So, kita tengok. British menandatangani Persekutuan Tanah Melayu kerana. Ini ayat cikgu ambil daripada soalan tersebut sendiri. Cikgu ambil daripada sini sendiri. Okey, di mana kita kata fakta dia ialah kerana sokongan pentadbir British. Cikgu tak tulis ayat bombastik. Cikgu tak tulis ayat yang berbunga-bunga. Cikgu terus kepada maksud yang cikgu nak sampaikan kerana sokongan British. Kemudian, cikgu cuba uraikan fakta tersebut. Okey, konsep persekutuan dapat mewujudkan kestabilan politik. Okey, kenapa mereka sokong? Kenapa pegawai British menyokong? Kerana mereka rasa konsep itu dapat mewujudkan kestabilan politik, terutama sekali di tanah Melayu. Dan selain daripada itu, kita huraikan lagi, Raja-Raja Melayu mendapat melibatkan diri dalam pentadbiran. So, kita bagi satu lagi huraian kepada isi tadi. Sokongan daripada pegawai pentadbir British dan antara pegawai yang menyokong, kita tak perlu senaraikan 10 hingga 15 contoh. Kita hanya tulis satu atau dua yang kita masih segar dalam ingatan kita. So, dalam kes ini, cikgu bawa Sir Edward Gen dan Sir Malcolm McDonald. Sebab dua orang ini memberi peranan yang penting dalam memastikan Persekutuan 1948 yang menggantikan Malayan Union in place. Mereka pastikan benda itu terjadi. So, satu jawapan yang ringkas, cikgu tak tulis panjang lebar. Untuk Pak Markah, cikgu hanya tulis 4 ayat sahaja kalau kalian perasan. Right. Okay. Kita pergi kepada teknik yang seterusnya, iaitu ayat rubrik. Nah, ayat rubrik ini sebenarnya dalam skema pemarkaan disediakan rubrik yang tertentu yang mempunyai sebenarnya ada 4 penanda, 1, 2, 3 dan 4. Dan markah diperuntukkan ataupun diberikan oleh penanda kertas berdasarkan kepada rubrik yang disediakan tersebut. So, untuk soalan begini, sebenarnya kita perlu lebih daripada satu tahap, iaitu mengingat, memahami, kita perlu menganalisis soalan tersebut. So, tengok soalan yang cikgu bawa kepada anda semua. Ini adalah tingkatan 5, bab 8, yang merupakan satu lagi topik yang cikgu janjikan kepada kamu, iaitu untuk tahun ini kita perlu lihat-lihat, pandang-pandang supaya kita boleh mendapat keputusan cemerlang untuk SPM. Alright. Gambar berikut menunjukkan kemajuan Malaysia dalam bidang pengangkutan. Ya, ini sebahagian daripada soalan daripada dasar ekonomi baru kepada dasar pembangunan nasional yang telah mencapai pelbagai kejayaan. So, kamu diberikan stimulasi lagi di mana kamu diberikan pengangkutan yang ada di dalam Malaysia. So, anda perlu membuktikan pernyataan tersebut. So, pernyataan itu ialah kemajuan Malaysia dalam bidang pengangkutan. So, kita nak memberi fokus kepada kemajuan Malaysia dalam bidang pengangkutan. So, contoh sudah diberikan kepada kamu. So, daripada situ kita nak olah sebenarnya idea untuk kita nak menjawab soalan tersebut. Yeah. Okay, ini rubrik yang disediakan. Jawapan kita boleh jadi jawapan yang ringkas, yang hanya boleh 1 hingga 2 markah sahaja, ataupun boleh jadi 3 hingga 4 berdasarkan kepada penguasaan kita. Dan saya nak ulang semula soalan ini sebab buktikan pernyataan ini, saya menggalakkan anda menulis isi huraian contoh, huraian lanjut dan juga kamu huraikan contoh kamu supaya boleh mendapat aras yang lebih tinggi, iaitu aras keempat. Okey, kita lihat di sini. Okey, daripada pelaksanaan dasar ekonomi baru dan juga dasar pembangunan nasional, salah satu bidang yang mencapai pemodenan ataupun pembangunan adalah pengangkutan dan perhubungan. Ini sebenarnya idea yang cikgu adaptasi daripada soalan itu sendiri. Soalan itu sendiri yang cikgu ubah suai. Okey, iaitu kenapa industri ini wujud? Kenapa ada kereta? Kenapa ada kereta api? Kenapa ada kereta nasional? Sebenarnya ini adalah sebahagian daripada pembangunan yang kita lakukan dalam perindustrian dan juga
perdagangan yang wujud. Okey, kenapa pula kita nak membangunkan? So, kita menjawab soalan itu seolah-olah somebody ada tanya dekat kita, kenapa? Bagaimana? Kita jawab soalan tersebut sehinggalah kita mengungkapkan idea tersebut dengan satu kesimpulan yang baik. So, idea itu perlu disusun dengan elok dan bahan sokongan itu sebenarnya adalah contoh kepada kita. So, kalau kita tengok di sini cikgu ada berikan contoh ETS dan MRT yang menjadi sebahagian daripada contoh kita di sini. Alright. So, pembangunan negara ini perlu memberi perhatian kepada pengangkutan kerana kita nak mengelakkan kesesakan lalu lintas. So, untuk soalan berbentuk rubrik, ingat kita perlu menjawab satu idea yang kita lengkap bermula daripada idea. Lepas tu kita perlu huraian. Daripada huraian kita nak pergi kepada contoh. Ini yang biasa kita buat untuk soalan analytical. Untuk rubrik kita nak tambah lagi peluang itu kepada kita nak jadikan kita contoh, kita huraikan. So, maksudnya kita kata kerajaan membangunkan pelbagai jenis kenderaan ataupun pelbagai jenis pengangkutan. Contohnya jalan kereta api, jalan kapal terbang, KLIA 2 dibina. So, kita ada contoh dan kita uraikan contoh tersebut. Kenapa KLIA 2 dibina? Menggantikan lapangan terbang yang sedia ada. Kemudian kita membuat satu kesimpulan kepada idea kita. So, ini the whole idea sebenarnya akan memberikan kita markah berdasarkan rubrik yang disediakan. So, hari ini kita itu saja, setakat itu saja. Kita akan berjumpa dalam siri yang akan datang untuk menguasai 3 lagi teknik untuk menjawab soalan esei.